baru ini timbul satu, dia buat selawat lah. Kedah buat berselawat, Kedah berselawat. Okey lah, berselawat tak ada masalah. Siapa nak selawat, berselawat lah, tak ada isu kan. Nak buat program berselawat pun tak ada isu. Perdana Menteri kita pun pernah buat program berselawat besar tuan-tuan. Dia bawa Habib Omar, dia bawa Habib apa orang kata Habib Omar, lepas tu apa orang kata ada ulama besar daripada banyak ulama datang, dan program itu berjalan dengan jayanya. Dan yang menariknya, bila PMX buat program itu, tak ada cerita politik pun tuan-tuan. Memang cerita dia cerita beribadah saja. Selawat, doa, tentang memang betul-betul ibadah. Tapi bila Kedah buat, di bawah Sanusi buat, baguslah, tak apalah, baguslah dia buat tu. Tapi ujung dia buat ceramah politik. Dan salah seorang yang berceramah tu adalah tidak lain tidak bukan orang PAS, iaitu Ustaz Zainul Asri. Agak terkenal jugalah Ustaz ni, siapa yang biasa follow ceramah beliau tu agak terkenal lah juga. Dan dalam ucapan tu dia kata, dia berdoa, ya Allah, lindungilah negeri ini daripada musuh-musuh Islam. Dia guna perkataan musuh-musuh Islam. So soalan kita, siapa musuh Islam? Siapa musuh Islam yang dimaksudkan? So timbul persoalan. Dia doa macam tu, musuh-musuh Islam. Now, bila difahami oleh kami, musuh Islam tu bermaksudnya parti supaya tidak jatuh kerajaan itu, maksudnya parti yang lawan dengan kerajaan itu. So bila kita sebut tentang perkataan musuh Islam ni tuan-tuan, musuh kepada Islam, dia berbeza musuh kepada parti PAS. Dia berbeza. Sebab Islam itu bukan parti PAS. Tapi bila dia berkata demikian, kefahaman rakyat biasa seolah-olah apa? Oh, musuh Islam, therefore musuh parti PAS, therefore mereka itu musuh, therefore mereka itu kafir. Dan ini yang berlaku kepada peristiwa Memali. Adakah dia nak mewujudkan Memali 2.0 pula? Kan, adakah nak mewujudkan Memali 2.0 pula kepada kejadian tersebut? Jadi orang yang biasa, ada orang kata alah mana ada, kami faham macam ni. Tak, kamu faham, okey lah, kamu faham. Tapi ada orang nanti yang takkan faham. So akhirnya Ustaz Zainul Asri setelah didesak dan dibuat laporan polis, dia pun menjawab. Dia kata, tak ada, saya bukannya buat ucapan tu terhadap kumpulan politik, tapi saya buat ucapan itu, doa itu kepada Yahudi dan Nasrani. Dia kata, baik, kita baca Dia kata, penceramah bebas Zainul Muhammad Asri tampil memohon maaf kepada mereka tersinggung dengan ucapannya. Tampilnya saya pada saat ini untuk menyelesaikan isu berbangkit berkenaan dengan ucapan saya di program Kedah berkenaan dengan isu musuh Allah ini salah tafsirkan. Saya mengucapkan terima pemohon maaf tidak terhingga kepada rakyat Malaysia tersinggung. Sesungguhnya saya tidak mensasarkan ucapan itu kepada mana-mana kumpulan dan tidak sebut kepada mana-mana parti politik dan sesiapa saja. Pakatan Harapan membuat laporan polis terhadap pendakwa bebas itu kerana dakwa mengeluarkan kenyataan membentuk hasutan dengan menyamakan musuh politik dengan musuh Allah. Laporan itu dibuat oleh Ketua Biro Mobilisasi Pusat Media PH Muhammad Yahya di Polis Dangwangi, Kuala Lumpur semalam. Semakan Malaysia kini mendapati dalam ucapan Zainul menyeru agar umat Islam membanyakkan solat hajat sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dia juga menyatakan semoga Kedah dilindungi daripada musuh Allah. Moga-moga Allah mempertahankan negeri ini daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah dan dimenangkan agama Allah, insya-Allah katanya. So kalau tuan-tuan faham dijatuhkan musuh-musuh Allah dan dimenangkan agama Allah, dimaksudkan apa sebenarnya ni? Adakah ini satu dalih dan hilah disusul 3 kali takbir? Kemudian dia memetik ayat Quran, tidak akan meredai golongan Yahudi. Okey. Sementara itu menjelaskan maksudnya, Asri berkata apa yang dimasukkan itu adalah berdasarkan firman Allah dalam Quran. Tidak akan meredai golongan Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikut jejak langkah kehidupan mereka. Jadi itulah menjadi tujuan saya, kerana Islam adalah agama yang istiqamah dalam akidah perjuangannya, iaitu sebarang bentuk dakwah dan usaha daripada musuh-musuh Islam, iaitu Yahudi dan Nasrani. Baik. Ini pun satu masalah juga tuan-tuan. Kenapa masalah? So bila dia kata musuh Allah, bila dia nyebut tentang Yahudi dan Nasrani, kat Malaysia ni tak ada Yahudi lah. Tetapi dalam Pakatan Harapan, dalam Barisan Nasional, ada Nasrani. Nasrani itu apa? Nasrani itu orang Kristian. So adakah sekarang ini Asri, Ustaz Zainul Asri ni nak menuduh bahawa ada orang Kristian kat dalam negara ni nak jatuhkan, nak jadi musuh Islam dan nak menjatuhkan negeri Kedah? Itu satu dakwaan yang berat tuan-tuan. Kalau betul itu dimasukkan, kena minta maaf sekali lagi pula. Kena minta maaf sekali lagi ni. Sepatutnya Ustaz Zainul Asri cek doa lah macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah negara ini daripada musuh-musuh negara. Musuh-musuh negara. Bila kita sebut musuh-musuh negara, itu masuklah musuh-musuh Islam, musuh-musuh orang bukan Islam yang nak menyerang negara kita. Sepatutnya sedemikian.
Bukannya kata lindungilah negeri ini daripada musuh Islam yang akan menyerang negeri ini. Lebih kurang macam tu lah. Dia tak kata menyerang lah kan, yang akan merosakkan negeri ini. Itu yang sepatutnya yang berlaku, yang kena cakap, iaitu lindungilah negara ini. Macam saya doa sekarang ni, ya Allah Tuhanku, lindungilah negara ini daripada musuh dalam dan musuh luar yang akan meruntuhkan negara, kestabilan negara ini. Lindungilah rakyatnya daripada balaci-balaci dan juga apa orang kata provokator-provokator yang akan merosakkan negara ini. Ya Allah, lindungilah negara ini daripada musuh di dalam dan luar negara yang akan merosakkan kestabilan dan keharmonian semua rakyatnya. Kita doa macam tu, itu kan elok. Jadi mungkin dia faham lain, dimaksudkan lain. Saya kata mungkin. Tetapi orang akan faham lain sebab dia bercakap dalam konteks masa tengah ucapan politik. Mungkin kalau dia ceramah dekat mana-mana, memang majlis agama yang betul-betul dia buat tak ada komponen politik dalam tu, mungkinlah orang faham yang sebegitu kan. Tetapi dalam konteks ini, bila dia bercakap dalam konteks politik, itu yang masalah. Dan ini yang ditegaskan oleh Fahmi Fadzil sebenarnya. Yang ini orang salah faham. Saya dengar live beliau malam tadi di TikTok. Dia buat live personal kan dekat TikTok. Last kali dia cerita bahawa berhati-hati dalam isu 3R. Berhati-hati dalam bermain di isu 3R, terutama dalam pilihan raya. Jangan takut, jangan terkejut kalau sekiranya apa? Sekiranya tiba-tiba polis datang depan rumah. Kan? Tiba-tiba polis datang rumah. Okey. Polis singgah rumah, amaran terhadap pihak sentuh 3R. Menteri Komunikasi Mahfud Fadzil mengundang maklum negatif setelah memberitahu pengkritiknya bahawa mereka mungkin dikunjungi polis ketika siaran langsung di TikTok malam tadi. Pun begitu, Fahmi menjelaskan kenyataan ketika siaran langsung, berkata amarannya ditujukan kepada mereka yang membuat komen mengenai isu 3R, bukan kerana kritikan. Kan? Fahmi memberi amaran berkenaan para pengunjung seksinya malam live tadi. Semua anda yang masuk live saya dan mengeluarkan kerjaan 3R, anda sedang dipantau oleh pihak berkuasa. Saya dengar. Jangan marah kalau saya ada panggilan nanti ataupun ada reduka yang singgah di rumah anda. We are monitoring. Behave yourself. Kenapa saya bawa isu ni dengan isu itu? Tak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kritik, macam saya kata, tuan-tuan nak kritik Fahmi Fadzil tak perform, saya pun kritik. Dia hari tu dia tak perform, kenapa keluar, saya pun kritik dia. Dia tak ada masalah. Saya berdepan dengan dia hari Sabtu lepas, saya berjumpa dengan dia, duduk satu meja dengan dia, saya kritik dia. Itu tak ada isu. Saya tegur dia, saya kata kena buat macam tu, dan dia terima teguran saya. Tuan-tuan nak tegur Anwar Ibrahim disebabkan polisi ini, nak tegur Rafizi disebabkan polisi ini, itu tak ada masalah. Yang masalahnya yang Fahmi Fadzil sebut ni 3R. Yang koyak tu kenapa? So adakah sekarang ini yang geng-geng koyak ni sebab mereka tak boleh nak main isu 3R dah, tuan-tuan? Dia orang dah tersekat dengan isu 3R. Yang ini bab ni saya respect dengan Fahmi. Memang dia ambil tindakan. Dia kata mana-mana posting, terutama komen-komen, kalau tuan-tuan boleh jangan cakap macam ni kan, capture screen kalau ada komen-komen berbentuk 3R, hasutan dan sebagainya, capture screen atau video kalau ada record, terus report kepada pihak berkuasa. Tindakan boleh diambil kalau sekiranya mereka, dan tindakan akan cepat. Polis akan ambil tindakan, SKMM boleh ambil tindakan, dan sewaktu dengannya boleh ambil tindakan dengan sekadar segera. Sebab apa, tuan-tuan? Dia macam ni, kita dalam demokrasi, kita dalam politik, tak ada isu nak berbeza pendapat dalam hal polisi. Saya selalu kata macam ni, okey, kamu tak suka polisi Anwar Ibrahim CA, dia buat A. Okey, apa alternatif yang kamu boleh buat? Apa benda yang kamu boleh buat lebih baik daripada apa yang Anwar Ibrahim buat? Itu tak ada masalah, buatlah. Suggest lah, cakap lah. Tapi apa yang Muhyiddin Yassin cakap, tuan-tuan? Oh, saya tak boleh cakap. Nanti kerajaan sekarang tiru. Nanti kerajaan sekarang tiru, dia kata. Kalau saya cakap nanti kerajaan sekarang tiru. Alah, itu yang kau risau kan? Hai, kesian tuan-tuan. Kesian. Itu saya kata dalam hal sebegini, saya kadang-kadang pelik lah kan. Bagaimana orang yang katanya, kononnya, bagi saya, kalau kita betul-betul orang yang bijak dan memperjuangkan agama kita, memperjuangkan bangsa kita, kita bercakap soal polisi, kita bercakap soal macam mana kita akan buat lebih baik daripada daripada kerajaan yang ada sekarang ini. Kita akan bangkitkan atau bawakan cadangan yang lebih baik. Bagaimana benda itu boleh lebih baik daripada apa yang sepatutnya itu yang berlaku. Kita bagi contoh, tuan-tuan, bagaimana baiknya, bagusnya kerajaan ini. Hari itu kan kita ada masalah tentang Sulu. Sampai Sulu nak claim berapa bilion? 60 bilion aset kita, termasuk aset Petronas dekat dua negara.
hari ini alhamdulillah, tahniah kerajaan perpaduan, Mahkamah Belanda telah memutuskan bahawa waris Sulu tak boleh rampas aset Malaysia. Tahniah. Mahkamah Rayuan Belanda menolak permohonan 8 pewaris Kesultanan Sulu untuk menguatkuasakan anugerah timbang tara 15 bilion yang mereka menangi terhadap kerajaan Malaysia. 15 bilion USD. Okay, betul lah. Kalau kali 4 pun lebih kurang dalam 60 bilion. Satu penghakiman ini dikeluarkan di laman web mahkamah semalam menunjukkan mahkamah menolak permintaan warga Filipina berkenaan. Tahun lalu waris dari Filipina Sultan Sulu telah dianugerahkan 14.9 bilion USD oleh Mahkamah Timbang Tara di Paris. Mereka berusaha merampas aset kerajaan di Perancis, Luxembourg dan Belanda dalam ikhtiar untuk menguatkuasa anugerah timbang tara itu. Akhirnya hari ini telah diputuskan bahawa tindakan itu tidak betul dan kerajaan telah menang dalam kes tersebut. Habis. So inilah contoh. Kalau nak lawan, kerajaan ni selesaikan isu Sulu. Anwar Ibrahim selesaikan isu tentang sempadan yang melibatkan Indonesia dan Malaysia. Walaupun tak keseluruhan, tetapi sekurang-kurangnya 12 nautical mile settle. Perselisihan dan perkelahian 18 tahun ada yang kita dah settle. 60 bilion ringgit nilaian aset kita, mahkamah telah memutuskan tak boleh dirampas. Settle.